Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Asyik here. Lepas Max bagi tahu dekat Avery, kata yang wartawan call dia, and then Max pun macam dia just, oh tak apalah kalau hang tak tengok berita. Oh tak apalah ni, aku nak kena pi ni, mau aku panggil ni. Sebelum tu hang dah kaya kan, so belilah apa-apa yang lawa-lawa, pakailah, ubahlah fashion hang tu kan, beli benda yang cantik-cantik je. And then Avery pun macam letak je lah telefon kan. Lepas tu Avery ni dia search lah apa yang berita yang Max ni cakap. Lepas tu dia jumpa video yang wartawan interview Drake ni dekat stesen TV. And Drake ni dia cakap lah, oh Avery ni dia seorang perempuan yang macam, yelah, bukanlah nak kata dia ni jahat, tapi dia tu macam orang yang attention seeker. Mungkin sebab tu lah kot dia boleh goda si orang tua Tobias ni dan dapatkan harta-harta daripada Hortons ni. Avery ni jenis yang macam orang yang ada daddy issue. So mungkinlah dia ni dah goda si Tobias ni. Sebab tu lah Tobias ni bagi semua harta-harta dia dekat Avery. Avery dengar macam tu dia macam bengang lah. Dia kata, Drake ni memang cik pasal betul lah. Lepas tu bukan setakat tu saja, tiba-tiba jumpa pula lagi satu berita yang wartawan ni tengah interview Zara Horton. Waktu tu ada Zara, Sky dengan Constantine kot. And then Zara cakap lah dekat wartawan, kami tengah menyiasat sama ada Avery ni adalah keturunan ataupun ada kena-mengena dengan Hortons. Kami akan fight wasiat ni untuk dapatkan hak milik kami. Dan kami dapat merasakan Avery ni tak ada kena-mengena dengan keluarga kami. Umpama macam Zara ni nak kata yang Avery ni macam perempuan jalang lah, goda bapak mereka untuk dapatkan semua harta mereka ni. Memang Sky tak cakap macam directly benda tu, tapi memang dari segi apa yang dia nak sampaikan tu memang macam tu lah gaya dia. Avery lagi panas lah. Dia panas tu, dia call Alisa. Dia kata tolong settlekan benda ni. Dan Alisa pun kata memang dia tengah nak cuba nak settlekan lah. Dan Alisa ni dia nak bayar duit dekat mak Libby dan juga Drake untuk macam tutup mulut lah, dan sign NDA. NDA tu non-disclosure agreement lah, untuk tak bercakap dah pasal Avery ke pasal keluarga Hortons ni lah. Tapi Avery dia tak setuju. Avery kata mak Libby ni tak layak dapat sesen pun daripada dia. Sebab mak Libby ni kira macam dulu waktu Libby kecil-kecil, mak dia ni abusive, selalu pukul si Libby ni. Dan bila macam ada kesan lebam-lebam, calak-calak dekat badan Libby ni, lepas tu Libby ni dia macam minta maaf dekat mak dia. Oh sorry lah, ada bekas-bekas ni. Libby ni dia macam terlampau baik sangat sampai dia boleh minta maaf dekat mak dia dengan apa yang mak dia buat dekat dia. Jadi Avery ni dia macam dendam lah. Dia tak suka dengan mak Libby ni dan juga Drake. So dia rasa macam dia pun ni memang tak layak dapat sesen pun. Lepas tu pula Avery ni suruh settlekan lah pasal kes Sky dengan Zara ni duk nak tuntut lah, nak fight lah harta ni. Alisa kata jangan risau benda tu, sebab dia pun ni memang tak boleh fight benda ni. Kalau dia pun fight, maknanya apa saja yang mereka dapat dalam wasiat tu memang ditarik balik, dan segala hutang-hutang mereka tu tak akan diselesaikan lah. Mereka ni memang tak akan dapat satu sen pula. Memandangkan Zara dan Sky ni memang ada hutang yang banyak. Yelah orang kaya kan, macam mereka spend gila-gila kan. Jadi Alisa kata dekat Avery ni jangan risaulah benda tu, sebab mereka ni macam akan tahu juga benda ni, akan faham dengan situasi mereka yang mereka ni tak boleh fight walau macam mana pun. Kalau mereka fight, even kalau mereka menang pun, duit tu tak dapat ke mereka, duit tu dapat ke charity. So tak nak memang memang tak dapat lah. Lepas tu waktu lunch, kira Avery ni nak pergi makan, dan dia nampak lah Tia dekat cafeteria ni. Lepas tu Tia ni macam gigih panggil dia. Lepas tu mai duduk sebelah ni. So Avery ni sebab dia tak kenal siapa-siapa, dia have no choice, dia pun duduk lah sebelah si Tia ni. Lepas tu tiba-tiba Tia ni dia macam buka cerita lah. Dia kata Hortons Brothers, yang ni lah adik-beradik Hortons ni, mereka ni semua orang nak jadi macam mereka, dan semua orang macam nak bercinta dengan mereka. Macam perempuan-perempuan nak bercinta dengan mereka sebab mereka ni hot, handsome and kaya. Lepas tu mereka ni bukannya macam orang kaya yang biasa-biasa. Mereka ni talented, pandai, kreatif, dan bukan
Setakat tu je. Laki pun, even lelaki lain pun macam nak jadi macam depa. Nak berkawan dengan depa, nak geng dengan depa. Tapi adik-beradik Hotons ni hang jangan percaya sangat. Sebab depa ni dulu ada kes yang depa berkawan dengan seorang perempuan ni, dan perempuan ni mati. Every dengar macam tu, Every macam terkejut lah. Ada perempuan mati. Dia kata perempuan tu memang rapat sangat dengan depa. Bukan setakat macam berkawan saja, pergi rumah depa, banyak spend time dengan depa, and perempuan tu dah mati. Kenapa Tia nak cerita macam tu? Adakah ni agenda si Tia ni, so that Every ni keluar daripada rumah tu, tak duduk situ sampai setahun yang seperti yang diarahkan untuk mendapat wasiat? Adakah Tia ni agenda dia untuk merosakkan si Every ni, so that pakcik dia sendiri yang boleh dapat wasiat ni? Benda tu macam beri efek lah dekat si Every ni. So Every ni dia macam duk fikir, siapa yang mati? Kenapa perempuan tu mati? Dia duduk fikir, lepas tu dia terserempak dengan Xander. Waktu tu muka Every ni tengah pucat, tengah macam muka takut, ada macam muka anxious pun ada. And then bila Xander tengok Every tu, dia macam mesti Tia dah berjaya pengaruh hang kan. And then Every kata, mana ada, aku tengah fikir pasal benda lain lah. And then Xander kata, so semalam Jameson pergi bilik hang kan? So dia buat apa dekat dalam bilik hang tu? And then Xander kata, mesti Jameson bagi surat dia dekat hang kan? And then Every cakap, yes, dia bagi surat tu dekat aku. Lepas tu Xander terus kata, hang tahu tak, tok kami setiap minggu, setiap weekend, dia akan buat teka-teki untuk kami. Dia akan buat game teka-teki untuk kami. Aku tak pernah menang dengan game tu. Sebab abang-abangku yang macam Jameson dengan Grayson ni, mereka ni macam memang gigih lah, memang kerja keras lah untuk menang dalam game tu. Dalam mereka ni macam duk pulun, duk berlumba nak menang tu. So aku tahu yang aku ni takkan menang. Jadi aku ambil advantage tu untuk bersembang dengan tok aku. Bila aku bersembang dengan tok aku pun baru tahu kata tok aku ni suka bercakap. Dia ni memang cakap banyak gila. Dia cerita macam-macam fakta, cerita pasal politik, cerita pasal sejarah, dan dia selalu cerita pasal fakta tentang diri dia, sejarah diri dia. And then Xander tambah lagi, dia kata, hang nak tahu tak satu fakta tentang tok aku? Tok aku ni, dia tak ada nama tengah. Nama dia hanya Tobias Houghton sahaja. Dia tak ada nama tengah. Nama tengah dia ni, dia bubuh beberapa tahun yang lalu. Every dengar macam tu, terus dia tengok balik surat si Jameson tu kan. Dan dia perasan yang dekat surat Jameson tu, Tobias ni dia sign nama Tobias Tattersall Houghton. Dan dekat Tattersall tu, dia macam ada gap tau. Tattersall. Dia kata, kenapa bubuh nama Tattersall? Macam pelik. Nama tengah yang pelik. Bukanlah nama tengah yang macam kita selalu dengar kan. Tattersall tu macam lebih kurang macam terrace it all. Macam nak musnahkan semua. Macam koyakkan semua. Umpama macam tu. Lepas tu Every ni dia macam minta lah surat yang bahagian si Xander ni. Dia kata, kalau aku minta surat yang hang dapat tu, hang nak bagi tak? And then Xander kata, then where's the fun in that? Kira surat Xander tak mau bagi tau dekat Every ni. So macam susah lah untuk Every ni discover a certain things kan. Sebab yang bagi kat dia Jameson je. Jadi dia nak confirmkan benda tu. Every ni pun dia call lah Alisa ni, tanya pasal middle name si Tobias ni. And then Alisa kata, memang Tobias ni dia tukar nama dia, dia tambah bubuh nama tengah ni sebelum cucu-cucu dia ni dilahirkan pun. Kira macam dah lama dah lah. Lepas tu Every ni tu macam, lepas tu takkanlah dia plan pasal wasiat ni macam dah bertahun-tahun lama. And then Alisa kata, memang keluarga Houghtons ni, keturunan Houghtons ni takkan dapat satu sen pun harta Tobias ni, sebab wasiat ni dia dah buat 20 tahun yang lalu, selepas anak lelaki dia Toby tu hilang. Dan lepas dia ubah wasiat tu, so setiap tahun dia akan sign satu surat ni, satu agreement ni yang mengatakan memang dia ni waras, dia tak nak
harta dia dekat keturunan dia. So dah 20 tahun Toby ni hilang. Jadi setiap tahun dah selama 20 tahun tu dia sign surat yang kata memang dia tak mau wasiatkan harta dia dekat anak-anak dia ke, cakap cucu-cucu dia ke apa semua. Kira dah lama dah Tobias ni memang tak mau bagi langsung lah dekat keturunan dia. And then every tanyalah apa yang jadi dekat Toby ni kan. Waktu Toby ni umur 19, kira dia pun ni macam pergi bercuti lah dekat satu tempat ni. And then Toby ni dia macam duduk dalam satu rumah vacation depa ni, dan rumah tu terbakar. Toby dan macam 3 ke 4 orang staff tu macam mati lah. Tapi yang peliknya, mayat Toby ni tak dijumpai. Lepas tu Avery kata, tapi waktu yang pembacaan wasiat tu Sky kata Toby hilang. So kenapa pula kata mati? Rupanya mayat Toby tak dapat dikesan, tak dapat dijumpai. Jadi mungkin Tobias ni dia rasa anak perempuan dia si Zahra dengan Sky ni buat something lah dekat anak dia Toby ni. Sebab dia pun ni tahu kata Toby ni adalah anak kesayangan dan satu-satunya anak lelaki. Tapi yang tu just teori je lah. Lepas tu Avery ni dia dapat message daripada Jameson kata, okay, aku dah jumpa. And then Avery ni pun dia rush lah balik dan jumpa lah si Jameson ni. Jameson dia tunjuk balik, tengok surat aku. Dan ayat yang last tu dia tulis, don't judge. Don't judge ni je yang tak ada proverb. Proverb ni dia macam ayat satu sentence yang macam kita nak gambarkan satu benda tu. Kita panggil apa? Macam kata-kata hikmat. Bukan. Dia apa? Proverb ni dia macam peribahasa. Macam a picture worth 1,000 words. Macam tu lah. Tapi ayat dia yang don't judge ni, selalunya don't judge a book by its cover. Tapi ayat dia kan tak habis. Ayat dia macam don't judge. Jadi Avery ni pun macam, so maksud dia don't judge a book by its cover. And then Jameson kata yes. So maknanya kita kena cari buku yang dalam rumah ni yang cover dia lain daripada isi buku dia. And then Avery cakap, wih, buku dalam rumah ni banyak kot. Macam berjam lah kita nak cari ni. And then Jameson kata, jangan nak mengarut. Benda ni akan makan masa berhari. Jadi dia pun mulalah cari buku-buku yang ada dekat situ, ada dekat library tu. Jadi dia pun carilah, buku yang ni bukan dia, buku yang ni bukan dia. Dia sebab orang kaya, jadi buku dia semua yang first edition, yang memang yang mahal-mahal punya kan. Sampai kan Avery ni dia macam dah tak rasa kagum dah dengan benda yang ada ni, buku-buku yang ada ni. Plus benda tu memang dia punya, jadi macam lagilah dia rasa macam nothing. Tapi dia keep on going cari. And then Avery dia tiba-tiba dia kata, so dekat sekolah tadi aku berkenalan dengan seorang budak perempuan nama Tia. And then Jameson kata, orang yang bernama Tia ni dia bukan seorang perempuan. Dia ni merupakan ular yang bercabang lidah dan tak boleh pakai, suka manipulate. And then Avery cakap, dia ada bagi tahu pasal seorang perempuan yang mati dekat rumah ni. And then Jameson dia pandang Avery, dia kata, perempuan tu nama dia Emily, dan jangan nak berani cakap pasal dia. Tu Jameson macam belah lah. And then Avery ni dia macam terasa macam sedih, dia macam kecewa sebab Emily ni macam mean something, macam orang yang sangat berharga untuk Jameson, even though Emily ni dah mati. So malam tu Avery ni dia tak boleh tidur tau. So memandangkan bila dia tak boleh tidur, dia pun explore lah rumah tu. Dia pergilah dekat certain bilik. Dia pergi bilik muzik, main piano, main violin apa semua. Tiba-tiba Grayson masuk bilik tu. Lepas tu Grayson kata, jangan nak rosakkan benda ni. Avery kata, aku bukan buat apa pun. Buat apa aku nak rosakkan benda ni? Aku just macam pegang tengok je. And then Grayson kata, rosakkan keluarga ni. Hang tahu mai daripada mana? Aku tak tahu apa yang hang manipulate tok kami sampai kan dia tinggalkan semua harta ni dekat hang. Tapi hang kena ingat, aku akan buat apa saja dekat hang kalau hang cuba-cuba nak rosakkan keluarga kami. Yalah, memandangkan dengan gaya hang yang membesar dengan kemiskinan ni, tentulah hang nak kan harta-harta semua ni. And then Avery ni dia pengang lah. Si Grace ni cakap besar kan. Dia kata, so hang tak maulah harta-harta semua ni. So macam lah hang tak mau harta-harta ni. Memandangkan dengan gaya yang hang membesar, dengan kemewahan apa semua, hang lagi kebulak daripada aku. Lepas tu Grace kata, hang jangan ingat. And Avery kata, ingat apa? Awak hang nak ugut aku sekarang ni?
Macam mana yang hampa pernah buat dekat Emily. And then Grayson ni dia macam terkejut. Avery cakap nama Emily. And then Grayson cakap, jangan cakap pasal dia. Lepas tu Grayson ni macam terus belah lah. And then Avery ni dia macam perasan, oh maknanya Emily ni dia bukanlah disayangi oleh Jameson saja, tapi Grayson pun dia disayangi juga. Tapi Grayson pun ada kena-mengena dengan si Emily ni. Jadi Emily ni siapa? Macam apa yang dia buat sampai dia ni boleh mati dalam rumah ni? Jadi keesokan tu Avery dengan Jameson ni pun teruskan lagi cari buku yang lain cover dan lain isi tu. Tiba-tiba Grayson ni masuk dalam library tu, and then Jameson dia perasan lah. And then Jameson ni dia kata, oh abang aku Grayson, memang aku ni orang yang sangat lemah ke sampai yang hang nak monitor aku, nak jaga aku 24 jam. Oh, terharu. Tak sangka abang aku sayang aku rupanya. Lepas tu Grayson ni tanyalah, hampa buat apa ni kan? Duk belik-belik buku apa semua ni. And then Jameson pun dia ceritalah apa yang Avery ni discover dan dengan dia. And then Grayson ni pun sama naik juga, cari juga buku yang sama dia pun ni cari. Tengah dalam duk cari tu, Avery ni dia macam terfikir lah, oh so adakah Emily ni punca yang Jameson dengan Grayson ni gaduh, tak ngam? Adakah Emily ni ada perempuan yang mereka sama-sama suka, sama-sama berebut? Lepas tu tiba-tiba Grayson ni dia macam bisik dekat si Avery ni. Tapi Jameson tak dengar lah waktu tu. Dia kata Jameson ni hang kena faham, dia ni mungkin tengah sedih kot, sebab tu dia buat benda-benda macam ni. Dia main game ni dengan hang sebab dia nak mengisi kesedihan dia ni. Dia nak melupakan kesedihan dia. So hang kena faham. And then Grayson kata, aku rasa hang ni bukanlah orang jahat. Untuk bagi ancaman dekat orang, hang tak perlu jadi jahat pun. And then Avery cakap, kenapa hang asyik duk kata macam aku ni nak aniaya family hang? Tapi hang tak pernah kata yang aku ni nak aniaya hang. And then Grayson kata, aku tak pernah takut pun dengan hang. Lepas tu tiba-tiba Jameson ni macam main dekat depa ni, dia cakap, aku jumpa something. And then Jameson ditunjuk satu buku ni, buku yang ditulis oleh Dr. Faustus. Dr. Faustus ni adalah orang yang create quotes yang kata the devils you know or the devils you don't, yang si dalam ayat, dalam surat si Jameson tu. Lepas tu mereka pun belik lah buku tu. Belik buku tu dan mereka jumpa ada satu penanda buku. Dia macam bentuk gelas, tapi gelas dia tu warna merah. And then Jameson kata, benda apa ni kan? And then Grayson pun katalah, benda ni adalah untuk hang tengok dekat dalam satu surat ataupun satu permukaan lah, mana-mana permukaan yang ada ink warna merah. Dan kalau hang letak glasses tu, dia akan nampak lagi satu lapisan di sebalik ink merah tu. Kalau ada tulisan di sebalik ink merah tu, kira glasses merah tu adalah untuk mencari tulisan yang invisible di sebalik ink merah. Jadi depa pun belik lagi buku tu. Belik buku tu dan setiap page lah, kira buku tu memang tebal lah, dan setiap page tu ada perkataan yang dibulatkan. Bila depa kumpul balik perkataan yang dibulatkan tu, depa kumpul-kumpul dan dia jadi satu ayat. Tapi depa tak jumpa lah yang ink merah tu, yang surat yang ink merah ke apa, depa tak jumpa. Depa jumpa perkataan yang dibulatkan saja. Dan bila depa gabung, ayat tu dia bunyi dia macam ni, when there's a way. Lepas tu depa semua macam fikir. And then Avery kata, ni macam ayat pepatah yang kata, when there is a will, there is a way. So perkataan will tu hilang. So perkataan yang dia cari ni adalah will. Adakah will tu adalah clue untuk dia cari? Will maksud dia wasiat. Jadi Avery ni pun dia call si Alisa ni, dia kata, ada tak wasiat yang ditulis guna ink merah? Alisa kata, ada. Lepas tu Avery macam dia tak ada nak minta benda tu. And then Alisa ni dia terus macam potong. Dia kata, okay, sekarang ni hang kena, aku nak bawa hang hari ni macam grooming lah. Kira Avery ni dia macam kena grooming, kena cantikkan diri dia lah. Sebab dia ni dah terkenal, orang dah kenal dah. So dia ni macam kena jagalah dia punya penampilan, dia punya personality. So nak menunjukkan yang dia ni adalah orang kaya baru lah. Dia bukan setakat kaya jutawan, dia ni macam billionaire kot. Bila Avery ni di-groomingkan, di-stylekan, so
Avery ni dia macam, dia jenis macam tak kisahlah, dia ikut je lah kan. And then Alison ni dia kata lah, okay, so sekarang ni hang kena jadi presentable. Hang kena sentiasa cantik, bukanlah cantik, macam hang kemas, hang sentiasa kemas. Hang kena tunjukkan dekat orang yang hang ni layak berada di society orang kaya ni. So memandangkan mereka ni macam orang lain ni tak kenal hang ni siapa, jadi kita kena create satu story yang menunjukkan hang ni siapa. Bukan pakai macam selekeh ke apa ke, sebab yang tu macam orang lain boleh create cerita untuk hang. Macam contohlah hang pakai seksi, lagi nanti orang cakap lah, oh hang ni perempuan jalan, patutlah tu bias tu tergoda dengan hang, tengoklah hang pakai seksi. Dia macam tu. Jadi bila yang lain ni dah tengok si Avery ni punya style baru, rupa baru, so semua macam wow, terpukau sebab dia, yelah dia cantik kan. Sampai kan Zendo pun kata, wow, cantiknya hang. Betul lah, macam hang punya kecantikan ni macam tak mungkin boleh goda tok kami. Bukan. Ni bukan taste tok kami ni. Ni lebih kurang macam taste kami lah. Zender ni kan dia macam very cheeky, suka usik. Dan start daripada situ juga, Zara dengan suami dia, Constantine, dan juga Sky dan juga Grayson, semua dah buat baik lah dengan si Avery ni. Sebab dia pun ni merupakan orang yang bertanggungjawab dalam Hawthorns Foundation. Jadi dia pun ni diberi gaji untuk menggunakan expertise mereka dan juga kemahiran mereka untuk menguruskan foundation ni. Dan foundation ni setiap tahun akan menerima $100 juta untuk macam mereka nak derma ke, mereka nak buat apa sajalah, tapi mostly derma lah, yang dapat memberi impact ataupun memberi perubahan lah. Kira besar lah foundation ni. Jadi bila Avery dapat tahu pasal benda ni, Avery ni pun dia macam interested lah untuk tahu lebih banyak lagi pasal foundation ni. Sebab Avery ni kan dia suka tolong orang. Dan satu hari tu kira macam dia pun ni macam kena ada meeting lah. Tapi waktu tu Sky ni tak ada. Sky tak datang dan Zara pun tak datang. Yang datang dalam meeting tu adalah Grayson. So dalam bilik meeting tu dia macam ada beberapa gambar lah, gambar. And then bila Grayson masuk, kira Avery ni dia macam tengok lah gambar tu. And then Avery ni dia tanya Grayson, so hang ke yang ambil gambar-gambar ni? And then Grayson kata yes. Macam tu aku ajak, kalau hang nak tolong orang yang dekat luar sana, macam tolong membawa perubahan lah ke dalam dunia ni, so hang kena mengenali dunia tu. Lepas tu Avery kata, cantik gambar-gambar ni, memang hang ni talented lah. And then Grayson kata yes. Tok aku pun cakap benda yang sama. Tok aku kata aku ni macam ada gift mata yang cantik, mata yang dapat melihat kecantikan. Lepas tu tiba-tiba Grayson ni dia macam bawa 2 file dan dia pass lah satu file ni dekat si Avery ni. Lepas tu Avery ni pun dia macam, apa benda ni? Dia pun buka dan tunjuklah semua tentang Avery ni lah. Keluarga dia siapa, mak dia siapa, ayah dia siapa, tusan sekolah dia macam mana. Jadi macam Avery ni pun macam biasa je lah kan, sebab yelah dia ni kan orang biasa je, jadi tak banyak lah benda yang pelik-pelik tentang diri dia ni. Lepas tu Grayson bagi pula yang file kedua. Lepas tu dia buka, kosong, tak ada apa. Lepas tu Avery pun tanya lah, kenapa yang ni kosong? And then Grayson kata, yang ni adalah pembelian hang selepas hang mendapat wasiat. Basically si Avery ni dia dapat harta ni 2 hari lepas. So apa je yang dia nak spend kan dalam masa 2 hari ni. And then Grayson ni kata, okay, so benda ni macam obvious lah, hang ni bukanlah orang yang mata duitan, sebab hang tak spend apa pun dekat waktu selepas 2 hari hang dapat wasiat ni. Macam hang nak spend apa 2 hari lepas wasiat kot, and hang ada billions, what's the rush? Lepas tu Grayson ni pun dia kata lah, oh aku mungkin salah faham lah dengan hang ni, dan aku nak minta maaf lah kalau aku bersangka buruk dengan hang. Macam senang je, lepas 2 hari dia dapat wasiat tu, pasal dia tak spend duit tu, terus macam Grayson ni macam tunduk dekat dia. Bukanlah tunduk, macam minta maaf dekat dia sebab salah sangka, ingatkan macam dia ni gold digger macam tu. Lepas tu Avery dia kata lah, oh mungkin hang ada macam salah anggap juga dengan aku, sebab aku memang nak guna duit tu untuk buat something juga. And then Grayson tanya lah, nak buat apa? Avery kata dia nak guna duit tu, dia nak bagi dekat seorang orang tua ni, orang tua yang dia selalu main chess sekali. Lepas tu Grayson ni kata, okay, so hang nak ubah dunia ni
dengan bagi derma dekat seorang saja, macam benda tu tak boleh ubah pun. Benda tu tak memberi perubahan yang besar. Kalau hang nak membawa perubahan yang besar, so hang kenalah derma dekat banyak benda lagi. Macam banyak lagi yang hang boleh buat. Bukanlah hang fokus kepada seorang. Tapi Avery kata tak, dia mungkin ubah hidup seorang tu, kita mengubah dunia dia tu, benda tu beri impact juga. And then lepas tu kira Grayson dengan Avery ni dia pun duk bincang lah macam mana, apa yang dia pun nak buat dengan foundation dia pun ni. Bincang kira macam ada sparks lah antara dia pun ni, antara Grayson dengan Avery ni. Grayson ni pun dia macam tertarik lah dengan si Avery ni, gitu. Lepas tu tiba-tiba Oren masuk, dia kata Nash call, sekarang ni kakak hang Libby. Tu Avery macam, kenapa dengan Libby? Ada apa-apa jadi dekat dia ke?